kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 198 soalan E. Soalan E. Okey. So soalan itu berbunyi, gambar di sebelah menunjukkan isi padu susu kambing di dalam dua buah bekas R dan S. Okey, gambar di sebelah menunjukkan isi padu susu kambing di dalam dua buah bekas R dan S sebanyak 23 liter 400 mililiter susu kambing itu dijual. Hitung baki isi padu dalam liter dan mililiter. Okey? So tengok soalan dia. Ini soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah dia tak bagi tahu apa operasi yang terlibat. Kamu yang kena teka dan kamu yang kena faham apakah operasi yang terlibat. Dalam soalan yang cikgu baru bacakan tadi, operasi apakah tu? Apakah operasi dia? Kamu tengok perkataan yang ada. Ya. Kalau kamu tengok, dua-dua dia ada unit. Kedua-dua dia ada unit. R dan S, dua-dua ada unit. Bila dua-dua ada unit, kemungkinan ada dua operasi saja yang akan terlibat. Sama ada tambah atau tolak, itu je. Kalau darab dan bahagi, dia mesti ada unit, ada nombor, ada bahagian yang ada unit dan ada yang tak ada unit. Ya, ada yang ada unit. Contoh, cuba tengok soalan D yang semalam kita buat tu. Jisim kek 1 kilogram 472 gram. Itu nombor yang ada unit. Dipotong sama besar kepada 8 bahagian. 8 tu ada unit tak? 8 tu tak ada unit. Tu maknanya sama ada operasi darab atau membahagi. So kamu kena faham. Ya, nak tahu, kita nak kena mahir, nak tahu, nak tentukan operasi apa yang terlibat. Dia sama ada operasi tambah, tolak atau darab bahagi. Dalam soalan E ni, R dan S kedua-duanya ada unit. Dua-dua ada unit. Ya, so bila ada unit, sama ada tolak atau tambah adalah operasi yang boleh terlibat. Itu je. Sama ada tolak atau tambah. Cuba tengok seterusnya dicakap hitung baki isi padu. Kalau baki ni operasi apa? Kalau disebut baki, dia adalah operasi tolak. Operasi dia adalah operasi yang terlibat adalah operasi tolak. Okey? Alright, so cikgu akan kasih kamu satu soalan. Okey, cikgu nak kamu buat. Cikgu akan tuliskan dalam buku. Dalam buku lah. Okey. Cikgu akan sharekan paparan whiteboard. Okey. Cuba tengok soalan yang cikgu akan tunjukkan pada kamu. Dan cikgu nak kamu buat. Cuba buat. Soalan ni dia. Okey. Okey, cikgu lukis.
Okey, ada dua bekas. Satu 2 liter 600 mililiter. Satu lagi 1 liter 850 mililiter. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey. Cuba tengok soalan yang cikgu tulis tu. Jelas kan? Jelas tak? Semua boleh baca tak tu soalan tu? Semua boleh baca ke tidak? Boleh. Okey. Dah salin ke belum? Salin. Supaya kamu tahu nanti cara nak buat. Okey. Okey, cepat. Cuba tengok soalan tu. Okey, kita akan cuba buat sama-sama soalan ni. Kita akan cuba buat sama-sama. Tapi sebelum tu cikgu nak kamu sendiri, kamu sendiri cuba baca, cuba fahamkan, okey? Cuba baca dan fahamkan soalan dan tentukan apakah operasi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah yang diberikan tu, Okey, cuba baca sama-sama. Okey, cuba tengok gambar aja. Soalan ni agak mudah sebenarnya, agak mudah, Okey.
Dia dah diberikan dua gambar rajah. Yang pertama, isi padu dia adalah 2 liter 600 ml. Dan yang kedua adalah 1 liter 850 ml. Ini bekas yang diberikan. Isi padu bekas yang diberikan. So yang pertama dia kata hitungkan jumlah isi padu kedua-dua bekas dalam liter dan mililiter. Bila dia kata dalam liter dan mililiter, maknanya dua-dua unit tu kena ada. Bukannya kamu kira tukar semua kepada liter, lepas tu tukar kepada semua mililiter. Bukan macam tu. Bila dia kata liter dan mililiter, maknanya dalam jawapan kamu tu ada bahagian liter, ada bahagian mililiter dia. Macam contoh, soalan yang diberikan, kan? Dia kasih dalam liter dan mililiter. 2 liter, 600 mililiter. Macam tu juga bila jawapan kamu, kekalkan jawapan dalam macam tu. Okey, cuba yang pertama tu, hitungkan jumlah isi padu kedua-dua bekas. Tu soalan tu dia melibatkan operasi apa? Dia melibatkan operasi. Okey, operasi tambah. Okey, cuba tambahkan. Cikgu nak tengok berapa jawapan. Tolong masukkan, tolong tampal dalam apa ni? Dalam apa nama dia? Kamu punya chatting, ruangan chatting. Okey, berapa jawapan dia? Ada yang dah buat? Tak ada seorang pun lagi hantar jawapan. Cuba hantar jawapan. Okey, good Syifa. 4 liter 600 ml. 4 liter tu tulis 4L je. Tak perlu panjangkan. Okey, good. Siapa lagi? Jangan tunggu jawapan daripada cikgu. Belajar buat sendiri. Ni 4 liter. Pin apa? Cikgu. Ya, saya. Apa tu? Jawapannya A betul ke? Ha. 4 liter 450 ml. Okey, sekarang ni cikgu akan kirakan juga. Ya. Tengok jawapan yang cikgu berikan. Yang cikgu tunjuk. So, kita mula-mula kira unit yang terkecil. So, 6 campur 8, 14. So, 14, kita tahu bahawa pertukaran dia adalah 1 kepada 1,000. 1 liter, 1,000. So, bila nilai dekat mililiter ni lebih je 1,000, yang nilai 1,000 tu kamu letak atas. Macam contoh, 6 campur 8 ni sebenarnya 14. So, jangan tulis 14 sebab ni dah lebih 1,000. So, kita naikkan satu tu ke bahagian atas. Kita naikkan satu tu bahagian atas. Okey. Cikgu warnakan dia warna lain lah. Supaya kita tahu tu nak. Okey, kita naikkan bahagian atas. So, 2 campur 1 jadi 4. So, jawapan dia adalah 4 liter 450 mililiter. Okey, ini untuk soalan A. Okey, cuba soalan B. Cuba soalan B. Kita cuba tengok soalan B sama-sama. Cuba tengok soalan B. Kita tengok soalan B, kita buat sama-sama. Untuk soalan B, dia kata jumlah air. Okey. Tak dengar? Yang lain boleh dengar cikgu clear tak? Boleh. Boleh. Okey.
Kemungkinan Damia punya line tak okey tu. Okey. So tak apa, cikgu akan buat rakaman. Ni rakam, cikgu akan postkan juga nanti dalam grup. Cuma dia memang lewat sebab line cikgu pun sebenarnya tak berapa kuat sangat. Okey, cuba tengok tu. Jumlah air di dalam kedua-dua bekas dituangkan. Jumlah air dalam kedua-dua bekas dituangkan secara sama banyak. So jumlah air, bila dia cakap jumlah air, bila dia kata jumlah air dari kedua-dua bekas. Jumlah air di dalam kedua-dua bekas, itu merujuk kepada mana? Merujuk kepada jawapan A kamu ni. Ni, merujuk kepada ni. Okey, nilai ni, ini adalah jumlah air daripada kedua-dua bekas tu. Ni nilai dia yang kamu dah kira tadi. Okey? Dituangkan. Maknanya jumlah ini dituangkan secara sama banyak ke dalam 5. Cuba tengok. Kalau dia kata jumlah air di dalam kedua-dua bekas, dia adalah merujuk kepada yang cikgu tandakan ni. Dia ada unit ke tak ada unit tu? Okey, jumlah air di dalam kedua-dua bekas tu dia ada unit. 4 liter, 450 ml. Dia adalah nombor yang ada unit. Lepas tu nombor yang kedua disebut adalah 5. 5 tu ada unit tak ada unit? 5 tu ada unit ke tak ada unit? Ada. 5 tu tak ada unit. Dia tiada unit. Dia tak ada unit. Tak Dia ada. kata 5 buah bekas. Dia tak kata 5 liter. Dia kata 5 buah bekas. Tanpa unit. So, bila tanpa unit, ada nombor ada unit, ada nombor tanpa unit, kita pakai operasi sama ada apa? Bahagi atau bagi bahagi darab. atau darab. Darab. Bahagi atau darab. Itu yang akan kita gunakan. So, tambah tolak, kita tolak tepi dah. Sekarang kita fokus sama ada dia operasi bahagi atau darab. Nak tahu dia bahagi atau darab, kamu tengok. Dimasukkan, dituangkan secara sama banyak. Dituangkan secara sama banyak. Tu operasi apa tu? Bahagi. Yes. Good Syifa, bahagi. Itu bila dia kata sama banyak. Ada perkataan sama banyak. Dituangkan sama banyak. Diberikan sama banyak. Diagihkan sama banyak. Bila ada perkataan sama banyak, itu merujuk kepada operasi bahagi. So sekarang kamu selesaikan. Gunakan jawapan tadi dan nombor 5 tadi buat operasi bahagi. Ya. Jawapan A itu dibahagikan dengan 5. Buat sekarang. Jawapan A itu dibahagikan dengan 5. Berapa jawapan yang kamu akan dapat? Buat sekarang. Okey, terus buat Terus buat. Sambil tu cikgu akan tunjukkan juga step by step. So untuk operasi ni, dia punya ayat matematik dia. Okey, cuba tengok. Liter 4
luar dia 5. Ni kecil. Bila kecil dia tak boleh nak bahagi. So kita tolak sifar. Bahagian liter kita tak boleh nak bahagikan. Sebab nombor tu lebih kecil daripada nilai di luar. So kita tolak sifar. So dia akan berbaki 4. So 4 ini dia liter, kita tukarkan dia kepada mililiter. Bila kita tukarkan dia kepada mililiter, dia akan jadi berapa? 4,000. So dia akan jadi 4,000. So kita kena campurlah 4,000. So kita akan dapat nilai 4,450. Okey. Dah tukar, dah naikkan. Then kita buat sifar 5. Kita tengok 44. Okey, liter ni sifar. Okey, kita tengok 44 dalam sifar 5. 44 tak ada, yang ada 40. Kita tolak 40. Ya, kita tolak 40. Cikgu naikkan sikit. Okey, kita tolak 40. So kita akan dapat baki 4 turun 5. So kita tolak dalam sifar 5 ada 45. Kita tolakkan 45. Baki sifar turun sifar. Kena tolak sifar. Dapat sifar. Okey. Kita tengok apa nombor-nombor yang kita tolak. Okey. So nombor-nombor yang kita tolak. Itu yang akan membentukkan jawapan kamu. So dia punya nombor. Berapa darab 5 jadi 40? Itu adalah 8. Berapa darab 5 jadi 45? 9. Berapa darab 5 jadi sifar? Sifar. Sifar. Okey, so jawapan dia adalah 890 mililiter. Jawapan dia adalah 890 mililiter. Okey murid so 890 mililiter. Okey, ini adalah penyelesaian masalah. So kamu kena faham soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey. Alright, sampai setakat ini saja kelas kita pada hari ini. So ada apa-apa soalan ke? Nak tanya dengan cikgu? Tak ada. Okey, latihan yang semalam tu kamu terus buat. So hari ini cikgu tak kasih latihan. Cuma kamu boleh gunakan latihan ataupun video pada kelas pada hari ini untuk selesaikan masalah yang menyebabkan penyelesaian masalah. Okey. So sampai setakat ini saja. Macam cikgu cakap, tak perlu kamu rushing, kamu boleh hantar. Yes, Iman angkat tangan. Kenapa Iman? Kamu boleh hantar. Okey, kamu boleh hantar latihan kamu sehinggalah hari Jumaat ni ataupun hujung minggu, tak ada masalah. Okey, sampai setakat ini saja kelas kita. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu.